Sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia. Sejarah awal pendidikan di Tanah Melayu. Pada zaman ini, secara umumnya, pendidikan yang tidak menekankan soal formal. Penekanan hanyalah kepada pengajaran kitab suci Al-Quran, tingkah laku dan akhlak yang baik, pengetahuan dan juga sifat kerohanian. Terdapat juga sebilangan pelajar yang mempelajari pendidikan agama di sekolah-sekolah pondok yang ditubuhkan oleh para ulama Islam yang terkenal pada zaman tersebut. Sekolah-sekolah jenis ini masih boleh dilihat sekarang di beberapa buah negeri, contohnya Kelantan, Terengganu dan Kedah. Pada amnya, pendidikan tradisi ini mempunyai kurikulum yang terlalu sempit kerana pelajaran adalah terhad kepada teks Al-Quran sahaja. Walau bagaimanapun, kelebihan yang boleh diperolehi daripada aspek pengajaran begini telah berjaya mewujudkan ramai tokoh agama bukan sahaja terkena dalam bidang agama tetapi juga mempunyai tahap etika yang sangat tinggi. Sistem dan struktur pendidikan semasa penjajahan British. Pada tahun 1786 sehingga 1956. Terdapat 4 perkembangan sekolah, iaitu perkembangan sekolah vernakula Melayu, perkembangan sekolah vernakula Cina, perkembangan sekolah vernakula Tamil dan juga perkembangan sekolah Inggeris. Perkembangan sekolah vernakula Melayu pada tahun 1786 sehingga 1941. Pada zaman ini, kerajaan British telah mula mengambil perhatian terhadap pendidikan di negeri-negeri Selat. Belanda telah mencadang supaya ditubuhkan sekolah-sekolah vernakula Melayu di negeri-negeri Selat dengan bantuan kerajaan British. Pada tahun 1856, Belanda dengan bantuan kewangan daripada Duli Yang Maha Mulia Temenggung Johor telah menubuhkan 2 buah sekolah vernakula Melayu di Singapura. Selepas itu, pada tahun 1858 hingga 1863, kerajaan British telah menubuhkan beberapa buah sekolah Melayu di Pulau Pinang dan Melaka. Mata pelajaran yang biasa diaplikasi di sekolah-sekolah vernakula ialah bacaan, mengarang, ejaan, menulis, ilmu hisab, latihan jasmani dan ilmu alam. Perkembangan sekolah vernakula Cina. Sekolah vernakula Cina yang pertama telah didirikan oleh Persatuan Mubalik London di negeri Melaka pada tahun 1815 dan kemudiannya di Singapura pada tahun 1819. Pada tahun 1900, 2 orang menteri dan pendidik dari negeri China, Kang Youwei dan Liang Qichao telah mendirikan sekolah vernakula Cina dan menggabungkan pengajaran Confucius dengan pengajaran sains barat. Kurikulum yang diperkenalkan adalah berorientasikan kepada negara China. Perkembangan sekolah vernakula Tamil. Perkembangan sekolah vernakula Tamil bermula semasa perkembangan ladang getah, kelapa sawit, kopi dan gula di tanah Melayu. Terdapat ramai buruh dari negara India telah diambil untuk bekerja di estet-estet
Pendidikan dalam bahasa Tamil diberi di salah sebuah sekolah cawangan Singapore Free School mulai tahun 1834. Kumpulan-kumpulan mubalik Kristian banyak memberi sumbangan kepada perkembangan pendidikan formal dalam bahasa Tamil pada peringkat awalnya. Sehingga tahun 1938, terdapat 13 buah sekolah Tamil kerajaan, 511 buah sekolah estet, 23 buah sekolah mubalik dan 60 buah sekolah Tamil swasta di seluruh semenanjung Tanah Melayu. Perkembangan sekolah Inggeris. Pada peringkat awal, kebanyakan sekolah Inggeris didirikan daripada hasil usaha kaum mubalik Kristian. Pada tahun 1816, Penang Free School telah ditubuhkan dan mempunyai 8 matlamat. Pertama, untuk semua bangsa. Kedua, mendidik supaya berdisiplin, berkelakuan baik dan rajin. Ketiga, ibu bapa yang berkemampuan dikehendaki membayar yuran sekolah dengan kadar berpatutan. Keempat, murid akan belajar membaca dan menulis bahasa Inggeris dan mempelajari ilmu kira-kira. Kelima, murid akan diajar bahasa Melayu. Ketujuh, rancangan yang sama diadakan juga untuk bangsa lain. Ketujuh, diajar supaya menghormati ibu bapa dan agama Kristian. Dan terakhir, murid akan diajar tentang pekerjaan seperti pertukangan, menjahit dan lain-lain. 5. Fasa evolusi pendidikan tempoh kedua. Terdapat 5 zaman di Tanah Melayu, iaitu zaman Pramerdeka, zaman Pasca Merdeka, zaman dasar ekonomi baru, zaman dasar pembangunan negara dan zaman dasar wawasan negara. Zaman Pramerdeka iaitu sebelum tahun 1957. Semasa pentadbiran British, sekolah-sekolah di Tanah Melayu dipecahkan kepada 4 aliran. Pertama, sekolah Inggeris, kedua, sekolah Melayu, ketiga, sekolah Cina dan keempat, sekolah Tamil. Setiap sekolah mempunyai bahasa penghantarannya sendiri dan kurikulum yang berbeza di antara satu sama lain. Beberapa jawatan kuasa telah ditubuhkan untuk mengkaji sistem persekolahan pada zaman itu dan menghasilkan laporan-laporan. Antaranya laporan Barnes pada tahun 1951, laporan Fenwu pada 1991, Peradilan Pelajaran 1952. Dan laporan terakhir iaitu laporan Razak pada tahun 1956. Zaman Pasca Merdeka pada tahun 1957 sehingga 1970. Pada tahun itu, 31 Ogos 1957, Laungan Merdeka dilaungkan. Marilah kita dengar laungan tersebut pada video seterusnya. 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! 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 Sebaik mencapai kemerdekaan, usaha ditumpukan untuk mewujudkan satu sistem pelajaran kebangsaan.
Koordinan Pelajaran 1957 digubal berdasarkan perakuan Laporan Razak 1956 yang mengutamakan perpaduan dan menjadi teras dasar pendidikan kebangsaan. Perakuan Laporan Razak dikaji semula oleh Jawatankuasa Rahman Talib pada tahun 1960. Kemudian, laporan Jawatankuasa ini menjadi asas kepada penggubalan Akta Pelajaran 1961 yang menggariskan bahasa Melayu sebagai bahasa bahasa utama pada semua peringkat pendidikan serta penggunaan kurikulum dan peperiksaan yang sama untuk semua pelajar. Kemudian dasar perdemokrasi pendidikan bermula pada tahun 1962 dengan memberi penekanan kepada pendidikan percuma untuk semua pelajar. Dasar ini diperluas dengan mengadakan pendidikan universal selama 9 tahun apabila peperiksaan pemilihan masuk ke sekolah menengah dihapuskan pada tahun 1964. Penghapusan peperiksaan pemilihan ini menyebabkan peningkatan kadar penyertaan ke sekolah menengah. Kadar ini terus meningkat apabila perubahan dasar yang melanjutkan pendidikan universal kepada 11 tahun secara berperingkat pada tahun 1992. Zaman Dasar Ekonomi Baru 1970 sehingga 1990. Zaman Dasar Pembangunan Negara 1991 sehingga tahun 2000. Dekad terakhir abad ke-20 menyaksikan perubahan yang besar dalam pendidikan negara. Asas perundangan diperkukuh melalui pergumbalan pindaan beberapa akta dengan pendidikan. Banyak lagi perubahan yang berlaku dalam pendidikan, termasuklah perkembangan ICT, penubuhan sekolah bestari, menaik taraf kelayakan guru daripada sijil kepada diploma, menaik tarafkan Maktab Perguruan Sultan Idris kepada Universiti Pendidikan Sultan Idris dan menaik tarafkan sekolah menengah vokasional kepada sekolah menengah teknik. Zaman Dasar Wawasan Negara 2001 hingga sekarang. Pada zaman ini, sistem pendidikan kebangsaan diperkemas sejajar dengan perkembangan dunia teknologi maklumat. Pelbagai perubahan dan cabaran alaf ke-21 seperti penambahbaikan dan pemantapan sistem pendidikan diperlihatkan dalam perundangan. Dengan pembahagian ini, KPM bertanggungjawab kepada pembangunan pendidikan prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, matrikulasi dan pendidikan guru. Terdapat beberapa problem utama pada
Pindaan 2002. Program Bimbingan Keputusan Jemaah Menteri 2002. Pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris dilaksanakan pada tahun 2003. Keputusan Jemaah Menteri 2002. Bayaran intensi subjek pendidikan diperkenalkan pada tahun 2003. Program Jack-Off diperkenalkan pada 2005 dan diperluaskan pada tahun 2006 bagi memastikan murid Islam menguasai jawi, Al-Quran, bahasa Arab dan fardu ain apabila tamat sekolah rendah. Keputusan Jemaah Menteri 2003. Perubahan paling signifikan dalam sejarah perkembangan pendidikan negara ialah penubuhan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia KPTM pada tahun 2004.